Baik, Anda kembali bersama kami dan bersama dengan kita pada pagi ini tetamu yang akan menyampaikan tazkirah pada pagi ini iaitu Yang Mulia Ustaz Pengiran Haji Ridwan bin Pengiran Haji Badarudin, di mana beliau akan menyampaikan tajuk ataupun memberikan pencerahan mengenai dengan tajuk yang akan kita bentangkan. Alhamdulillah aku diuji. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Khabar semua? Alhamdulillah. Ya. Yang Mulia Ustaz, sudah hampir sebulan lebih kita sudah berada bersama. Sebetulnya bukan saja di negara Brunei Darussalam, tetapi di seluruh dunia merasakan impak ataupun kesan daripada fenomena COVID-19 ini. Betul. Ya, jadi itu merupakan sebagai satu ujian untuk kita. Dan topik yang akan kita bawakan nanti ini pada masa ini, Alhamdulillah aku diuji. Jadi sebagai mukadimahnya, kami persilakanlah Yang Mulia Ustaz untuk memberikan pencerahannya, silakan. Okey, terima kasih Iskandar. Saya Intan. Nur Intan. Betul, saya. Dua-dua I ya. Double I. Double I. Jadi alhamdulillah, terima kasih Iskandar dan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala Allah Ta'ala fi al-Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Terima kasih penyampai Iskandar dan Intan dan penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tadi sebut alhamdulillah. Jadi semua perkara-perkara baik kebiasaannya kita ni akan sebut alhamdulillah, kerana itu adalah adab dari segi kita ni kalau berdoa mesti ada alhamdulillah. Itulah adab-adab untuk kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada pagi ini penonton dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah aku diuji. Selalunya perkataan alhamdulillah ini kita ni sebut rasa tanda syukur kita ni dan terima kasih kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan terima kasih dan syukur itu pada kebiasaannya akan kita ni sebut dalam berbentuk kita ni senang saja. Kita ni mendapat pangkat ataupun mendapat anak, mendapat harta yang banyak, selalu kita ni sebut alhamdulillah. Tapi jarang sekali kita ni menyebut alhamdulillah dalam keadaan kita ni susah. Contoh, kalau kita sebut alhamdulillah baik Joko aksiden, jarang sekali. Alhamdulillah baik Joko dapat penyakit, jarang sekali. Tetapi perkataan alhamdulillah itu kita akan sebut selepas kejadian itu. Contoh, bila kita ni mengalami virus 19 pada ketika ini, selalunya kita ni tidak bila kita ni kena pada awal-awal, selalu kita ni menyalahkan orang lain ataupun kadang menuding jari kepada orang lain dan menyalahkan takdir apa semuanya. Jarang sekali kita ni melihat apa yang berlaku itu seperti musibah ini, mengatakan yang ada hikmah di sebalik musibah tersebut. Dan di sanalah tani melihat, tani fikir, barulah kita ni akan terperasan, baru tani akan merasa bahawa dalam musibah itu ada hikmah, barulah kita ni menyebut alhamdulillah. Baik juga ada penyakit ini, sekurang-kurangnya dulu aku tidak sembahyang, dulu aku sembahyang tetapi kadang sembahyang kadang tidak. Dulu aku sembahyang 5 waktu, tetapi apabila ada azan aku melintas di masjid, tetapi aku tidak menyahut azan tersebut dan aku tidak pergi ke masjid. Sehingga kan pada ketika ini tadi sedih, amat sedih. Apabila disebut masjid itu ditutup, kita melihat bahawa begitu murkanya Allah kepada kita. Dulu masjid buka pada sekian jam, dari sebelum subuh lagi dibuka dan ditutup pukul 9 malam. Jadi masa itu panjang. Tapi kita ni fikir semula,
berapa kali kita ni pergi ke masjid dalam waktu tersebut. Bukan itu saja penonton dan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Jangankan masjid di Brunei ditutup, tetapi yang paling tadi sedih ialah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pun ditutup. Kita ni melihat di sini ialah betapa murkanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, yang pada ketika ini mungkin sebelum ini sudah lalai untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kadang-kadang timbul pertanyaan, mengapa aku yang diuji? Mengapa tidak orang lain yang diuji? Apa pasal aku yang diuji? Begitulah pertanyaan-pertanyaan demi pertanyaan yang timbul pada ketika ini. Dan kita ni melihat di sini secara positifnya, Allah sebenarnya telah menegur kita sebenarnya supaya kita ni lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni fikir dengan positif, Allah sebenarnya menegur itu supaya kita ni dekat dengan masjid. Tapi pada ketika ini masjid telah ditutup. Pada ketika ini Allah menegur kita supaya kita ni lebih membaca Al-Quran, yang pada ketika sebelum ini kita ni jarang membaca Al-Quran, sehingga kan Al-Quran sendiri di baik ya di masjid ataupun di rumah dengan penuh dengan habuk-habuk yang berkemungkinan saja Al-Quran tersebut sudah lama tidak kita membacanya. Jadi semua ini adalah teguran-teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi timbul, tapi kenapa aku diuji? Allah Subhanahu Wa Taala telah menjawab pertanyaan tersebut dalam surah Al-Ankabut. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata mereka itu beriman, sedangkan mereka itu tidak diuji? Jadi di sini melihat, kalau kita ni mengaku kita ni sebagai beriman, kalau kita ni tidak diuji, belum dikira lagi. Jadi kalau untuk kita ni pas ataupun berjaya untuk kita ni sebagai orang yang beriman, benar-benar beriman, ialah setelah kita ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ujian itu, kalau kita ni berjaya, sabar dan redha dengan apa yang sudah diturunkan kepada kita, jadi disitulah kemanisan iman itu, dan berjayalah kita setelah ujian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya. Satu penjelasan yang cukup bermakna dan betul. Sangat saya sendiri merasa akan terharu ya, Ustaz dengan keadaan, kerana sudah 4 minggu kita tidak melaksanakan atau menunaikan solat fardu Jumaat, Ustaz ya. Betul. Dan seperti yang dinyatakan oleh Yang Mulia Ustaz tadi, ini merupakan teguran ataupun mudah-mudahan dapat memberi kita, membuka mata kita sebagai insan ini, makhluk ciptaan Tuhan ini, dapat menerimanya sebagai satu iktibar dalam kehidupan kita. Betul. Ya. Nah, jadi Ustaz, mengenai dengan tajuk kita iaitu Alhamdulillah aku diuji, mungkin ada saranan Ustaz sendiri sekiranya apa yang perlu dilakukan sekiranya kita ni diuji ya. Ya. Kalau disebut tentang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebutkan sebentar tadi untuk kita ni melihat bagaimana sebenarnya iman kita itu sebenarnya dalam ujiannya. Karena setiap ujian ini kita ni walaupun sama, kita ni mengaku beriman, tetapi untuk pengambilan kita ni tentang ujian ni berbeza-beza. Betul. Ada orang dengan biasa saja, memang ini teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya aku dekat dengan Allah. Sudah tu aku walaupun aku sudah membaca Al-Quran dengan begini-begini, tetapi aku lebihkan lagi untuk membaca Al-Quran. Dulu aku memang bersembahyang, tetapi dengan ujian ini membuatkan kita ni lebih lagi dekat dengan bersembahyang sunat, sembahyang duha, sembahyang tahajud, qiyamul lail dan sebagainya tu. Jadi itu kata ni. Tapi kalau orang yang memang mula-mulanya sebelum ia diuji, contoh saja, ia mungkin ia saja tidak bersembahyang sebelum ini, tetapi dengan teguran Allah ini, jadi orang yang sebelum ini tidak sembahyang akan menjadi sembahyang.
Tetapi duka cita juga yang kita lihat di sini, tetapi kita ada orang yang melihat ujian ini macam biasa saja. Tani pun perasanlah dalam grup WhatsApp kita ni pun masih ada lagi yang masih mengibun-ibunkan tentang dijadikan bahan jadi bahan ya? Jadi peibunan terbulangnya kita ni. Dia melihat bahawa ujian itu sebagai satu yang menakutkan. Yang tidak pernah seumur hidup kita ni lah, katanya macam contohlah umur 45 tahun masa ni. Dalam 45 tahun itu tidak pernah kita ni merasakan musibah ini sehinggakan masjid ditutup. Dan seumur hidup kita ni pun tani tidak pernah mendengar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ditutup. Betul. Jadi kalau sudah itu terjadi, tani pernah merasakan H1N1 dulu ada penyakit-penyakit SARS apa. Tapi tidak sampai masjid-masjid itu, terlebih lagi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak pernah mendengar. Ada orang pernah semalam tadi ada berbual dengan kawan di Mekah. Dia menelpon hamba sendiri dan mengatakan pada ketika ini memang sedih benar-benar di Mekah. Kami hanya dibenarkan keluar dari pukul 6 pagi hingga 7 pagi saja untuk membeli bahan-bahan keperluan saja. Keperluan. Dan selepas itu tidak. Selama 1 jam maksudnya. Selama 1 jam saja. Lepas itu masuk balik, setidaknya lockdown lah. Di Mekah ya? Di Mekah. Di kawasan Mekah itulah. Jadi amat-amat sedih. Jadi kami macam itulah di rumah. Kan lebih baik lagi katanya masa ni ya. Tadi di Brunei masih lagi boleh keluar, kadang-kadang ada yang keluar daerah, bukanlah keluar negeri ya. Keluar daerah, kadang jalan-jalan lagi masih bebas berbanding dengan tempat-tempat lain. Tapi itunya saya tadi itu, kalau ujian ini kadang-kadang orang berbagai-bagai mengambil, kadang-kadang ya macam biasa sendirinya sambil lewat. Sambil lewat saja dan tidak ada untuk berkata pada hatinya, adakah waktu ini lah aku ditegur oleh Allah supaya aku kembali kepadanya. Kalau itu yang merasakan macam itu, jadi disitulah melihat bahawa tingkatan iman itu berbeza-beza. Kalau kita ni memang terasa bahawa ujian ini memanglah untuk aku sendiri sebenarnya. Kerana aku telah banyak berbuat maksiat, kerana aku telah lupa dengan Allah, lalai sehinggakan aku selalu terbubut-bubut dengan dunia. Aku lupa akhirat. Jadi semua itu ada di dalam fikiran kita ni supaya kita ni tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada satu pepatah, bukan beratnya ujian yang membuat kita lemah, tapi ringannya hubungan kita dengan Allah yang menyebabkan kita seakan-akan tidak dapat menanggungnya. Bukan disebabkan musibah ini kita ni menjadi lemah. Sebenarnya yang menjadi lemah itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita ni lihat tadi ya. Kalau orang yang beriman, ia melihat secara positif. Ya memang kalau sudah ditegur macam ini, jadi ia semakin hebat, amalannya semakin meningkat. Semakin memperbaiki diri. Memperbaiki. Tetapi orang yang lemah hubungan dengan Allah bagaimana? Sambil lewat lah. Jadi tanyalah diri kita ni sendiri, tanyalah iman, tanya rasa, tanya iman kita ni. Baik, secara peribadi mungkin Ustaz ya, ada mungkin cara ataupun mungkin ada beberapa panduan untuk kita ni menghayati betul-betul, kita ni menghayati akan pengertian alhamdulillah ini. Ada setakat di antara ketani ya, di antaranya hanya ucapan alhamdulillah. Apapun ujian yang datang, suka ataupun duka, bahagia ataupun sebaliknya, mereka akan mengatakan alhamdulillah. Tetapi untuk menghayati dan memasukkan alhamdulillah itu pengertiannya di dalam jiwa kita, mungkin Ustaz dapat memberi sedikit panduan ya secara pribadi. Ucapan alhamdulillah itulah ya, tadi bincangkan sebelum ini. Hanya kita ni sebut dalam berbentuk kita ni mendapat nikmat, mendapat nikmat. Tetapi ada kalanya ucapan tersebut hanya di bibir sahaja dan tidak menusuk ke dalam jiwa kita ni bahawa kita ni menyebut alhamdulillah itu sebenarnya mensyukuri nikmat kepada yang memberi rezeki tersebut. Jadi di situlah kita ni melihat. Karena segala puji bagi Allah. Artinya kita ni melihat
apa yang sudah kita ni terima ni, umur yang ada, badan sihat, nafas yang masih ada ketika ini, kita ni ucapkan alhamdulillah itu sebenarnya bukan hanya sekadar kita ni menyebut alhamdulillah, tetapi ucapan syukur dan terima kasih kepada yang memberi nikmat itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi sebenarnya yang perlu kita ni lihat. Kita ni bandingkan ketika ini. Kita ni baru sebulan lebih kena di dalam musibah, musibah pandemik ini. Tetapi berapa tahun sudah kita ni menikmati selain daripada musibah ini? Betul. Ya, betul. Kalau kita ni umur kita ni 40 tahun. Berapa lama sudah kita ni menikmati, kita ni tidak ada musibah, tidak ada banjir, tidak ada apa semua tu. Tetapi dibandingkan dengan sebulan ini. Sebab itu dalam sebulan ini, macam kita ni dalam kan tanya akan bulan Ramadan. Macam itulah. Dalam bulan Ramadan ni isi segala ibadat itu. Tetapi selepas bulan Ramadan apa macam? Jadi kita ni melihat di sini juga dalam masa sebulan lebih ini banyak betul-betul mengajar kita ni sebenarnya. Kalau kita ni lihat dengan positif bahawa ini adalah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah itu bukan sekadar sebutan saja kita ni, tapi kita ni fikirkan bahawa alhamdulillah itulah yang menunjukkan kita ni berterima kasih dan mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pemberi nikmat dan rezeki, dan semua ini bukan sekadar rezeki saja, dan musibah ini adalah nikmat ataupun musibah ini perlu kita fikirkan dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau indah macam ni kadang-kadang katanya makin hanyut. Betul. Dah ada musibah ni biasa saja macam tu. Tetapi ada je yang melihat sebegitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bila kita ni menyebut mengenai dengan nikmat ataupun segala pemberian yang telah Allah berikan kepada kita, baik dan juga buruk itu Ustaz ya. Kadang-kadang tadi terlepas pandang akan macam masa ini kita ni kebanyakan kalau penuntut orang belajar daripada rumah ya. Dan bila memperkatakan mengenai dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita bertugas ataupun work from home ini mungkin dapat Ustaz membantu untuk menguraikannya akan yang perlu kita ni laksanakan, yang perlu kita ni hayati sebetulnya. Soalan yang baik sekali. Pada ketika ini memang kita ni Amba sendiri ada 2 grup yang bertugas. Ada yang bertugas hari ini dan tidak bertugas hari ini. Ada esok baru bertugas. Jadi dalam masa begitu, satu nikmat je tu. Tetapi nikmat itu sebagai satu tanggungjawab sebenarnya. Kadang-kadang tadi terlepas pandang. Betul. Kadang-kadang kalau sudah di rumah, ada TV, ada wifi, ada semua tu, dan anak-anak ada dengan bermain apa. Jadi di situ menguji kita ni sebenarnya juga. Adakah kita ni di rumah tu betul-betul untuk bekerja di rumah ataupun mengisi waktu kita ni di rumah tu dengan baik, ataupun sebaliknya. Kerana tadi dalam tadi bekerja di rumah ni, tadi sebut dalam surah Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi semua manusia ini dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berteguh kepada kebenaran dan memberi nasihat kepada kesabaran. Jadi di sini melihat kalau kita ni leka, kita ni termasuk daripada orang-orang yang amat rugi kerana tidak mengisi waktu yang sudah kerjaan suruh bekerja di rumah itu. Padahal di rumah itu banyak yang perlu kita ni buat sebenarnya. Contoh, kanak-kanak di rumah ketika ni tidak bersekolah, tetapi ada kerja rumah kena bagi. Betul. Jadi di sinilah tanggungjawab kita ni sebenarnya juga untuk mengajar anak kita ni dan membantu isteri, membantu suami untuk sama-sama mengajar anak kita yang di rumah. Sebab itu dalam masa sebulan kita jadi cikgu.
Betul. Jadi kita ni dapat merasakan beban seorang pendidik guru, kata, Ustaz ya. Jadi satu cabaran. Betul. Baru sebulan lebih. Jadi macam-macam sudah kan dia. Ya Allah, baru sebulan lebih. Tapi guru-guru yang sudah mengajar bertahun-tahun itu apa macam? Kalau kita ni anak kita ni 2 orang, baru 2 orang. Tapi kalau guru-guru sampai sudah beratus-ratus. Betul. Tetapi masih sabar, tabah dan jom menerima nasihat-nasihat daripada orang-orang di luar sana. Betul. Supaya mereka ni lebih gigih lagi. Isteri saya seorang guru. Saya melihat sendiri kerja-kerja seorang beban guru, mereka, ya? beban di rumah. Mengerjak menyediakan apakan dia ajar esok, walaupun di rumah. Serentak dalam komputer saja. Memang. Kemudian kita urusan rumah lagi ya. Jadi seorang guru pun ia ada anak. Bukan anak orang saja kan diajar. Anak sendiri pun mesti diajar. Betul. Jadi itulah yang mesti kita ni faham, penonton. Seorang guru ni bukan mudah. Bukan kita ni yang melihat ya sebagai jawatan yang senang. Betul. Kita ni baru sebulan lebih dalam itu sudah banyak. Mengapa dah macam-macam. Kalau kanak-kanak sudah di rumah lain lagi ceritanya tu. Kalau ya di sekolah mungkin takutkan guru dia. Tapi sama-sama Hindu dia berapa takut. Ya. Jadi wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya yang mulia Ustaz dengan perkongsian yang telah Ustaz berikan tadi. Alhamdulillah dan insya-Allah di lain kesempatan kita bersama lagi dengan tajuk yang lain pula insya-Allah. Jadi terus tabah dengan cabaran ataupun dugaan yang diberikan ini ya. Terima kasih Mulia Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.